Dalam keadaan yang cemas, dia terus menelefon adik-adiknya yang berada di Kuala Lumpur. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini aku nak bercerita sikit tentang salah satu kes pembunuhan yang kejam yang pembunuhnya masih belum diketahui. Pada tahun 1999, Margaret Frances, seorang ibu tunggal yang berumur 42 tahun yang mempunyai seorang anak tunggal yang bernama Audrey Melissa. Dia mempunyai watak yang pendiam, mendengar kata dan juga seorang yang cemerlang dalam pelajarannya. Audrey juga seorang perpustakaan di sekolah menengah perempuan Methodist di Kuala Lumpur. Margaret berasa amat senang hati kerana pematanya yang dilihat sebagai mempunyai masa depan yang amat cerah. Sebelum Audrey menamatkan pelajarannya, mereka berdua berpindah ke Puchong di sebuah rumah kedai. Kerana hanya tinggal beberapa bulan sahaja sebelum Audrey menamatkan zaman persekolahannya, Margaret tidak memindahkan Audrey ke sekolah yang berdekatan dengan Puchong. Jadi Audrey perlu berulang-alik dari sekolahnya di Kuala Lumpur ke Puchong menaiki bas. Untuk memastikan Audrey sentiasa berada di keadaan yang selamat, tiap hari Margaret akan menelefon rumahnya untuk memastikan Audrey telah tiba di rumah selepas selesai sesi persekolahan. Pada 17 Mei 1959, seperti hari-hari biasa, Margaret pergi ke tempat kerjanya dan Audrey pergi ke sekolah untuk mengambil peperiksaan. Seperti kebiasaan, pada tengah hari, Margaret menelefon rumahnya tetapi tiada siapa yang angkat. Selepas habis waktu bekerjanya dan sampai saja dia di rumah, Audrey masih tidak kelihatan. Dalam keadaan yang cemas, dia terus menelefon adik-adiknya yang berada di Kuala Lumpur dan juga kawan-kawan Audrey. Mereka mengesahkan yang Audrey tidak hadir ke sekolah. Margaret terus melaporkan kepada polis tentang kehilangan anaknya di Balai Polis Puchong. Satu gerakan untuk mencari Audrey dijalankan bermula dari 6 petang sehinggalah 6 pagi keesokan harinya, tetapi tiada hasil. Tak lama selepas itu, pada pagi 18 Mei 1999, dikatakan mayat Audrey Melissa ditemui berdekatan pencawang TNB di Jalan Kinabalu oleh seorang pekerja alam flora. Keadaan mangsa masih berpakaian sekolah tetapi kelihatan tanda-tanda yang kemungkinan berlaku foul play ataupun kekasaran. Selepas mayat mangsa dibedah siasat, terdapat beberapa perkara yang dapat disahkan, terutamanya ada kesan luka di kepala mangsa. Kedua, leher mangsa juga mempunyai kesan dicekik, dan ketiga, mangsa juga disahkan dirogol. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, mangsa tidak dibunuh serta-merta kerana didapati yang mangsa dianggarkan meninggal dunia kerana kekurangan oksigen dalam lingkungan 4.30 pagi hingga ke 7.30 pagi pada 18 Mei 1999. Yang kita tahu ketika itu, polis dan keluarga Margaret sedang bertukus lumus untuk mencari keberadaan Audrey. Jadi ada beberapa kemungkinan dalam kes ni. Pertama, selepas mangsa dirogol dan dicekik, mangsa tidak sedarkan diri selama lebih 20 jam di tempat kejadian, ataupun mangsa dibawa ke tempat lain dan kemudiannya dicampak di tempat kejadian. Jadi kita pergi pula dengan suspek-suspek utama dalam kes ni. Penangkapan pertama dibuat terhadap seorang penagih dadah bernama Karupiah Poniah yang pada ketika itu berumur 28 tahun. Karupiah pernah didakwa mencabul seorang pelajar di kawasan berhampiran dengan tempat mayat mangsa ditemui. Tetapi selepas diambil sampel DNA, keputusan profil DNA-nya tidak menyamai DNA yang berada dengan mangsa ketika itu. Suspek kedua juga adalah seorang penagih dadah yang dalam lingkungan 30-an dikenali sebagai Chris. Chris dikatakan sering berlega-lega di kawasan tempat mangsa ditemui. Dengan usaha polis dan ditambahkan lagi usaha seorang ahli perniagaan yang menawarkan RM20,000 untuk sebarang maklumat terhadap suspek kedua ni, tetapi masih menemui jalan buntu. Sehinggalah hari ini masih tiada noktah terakhir untuk kes pembunuhan Audrey Melissa ini. Dikatakan lebih daripada 41 orang telah diambil sampel darah dan juga air mani, tetapi kesemuanya tidak serasi dengan DNA dan air mani yang terdapat dengan mangsa pada ketika itu. Jadi ada banyak kemungkinan yang terjadi pada hari kejadian dan mungkin ada saksi yang masih tidak tampil memberi kenyataan. Kemungkinan pelajar sekolah yang ketika itu ternampak kejadian tersebut, kerana lorong itu boleh dikatakan jalan yang sering dilalui oleh pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Walaupun memasuki tahun yang ke-21 setelah kejadian ngeri itu, mungkin masih ada peluang untuk kita mencari dalang yang menjadi penyebab mak kepada mendiang yang masih bersedih terhadap apa yang terjadi sehinggalah hari ini. Mengingati kembali kenangan Margaret bersama anaknya itu, dia teringat yang anaknya yang mempunyai perwatakan pemalu tetapi berkelakuan riang ketika berada di majlis saudaranya sebelum kejadian buruk itu berlaku, dan mendiang juga meminta maknya untuk mengambil gambarnya dengan berpakaian berbeza. Tetapi malam sebelum kejadian, mendiang tidak makan malam dan juga kelihatan ingin bersendiri. Margaret yang telah berusaha dan menempuhi pelbagai rintangan untuk mencari anaknya menghidapi stroke pada tahun 2007 yang menyukarkannya untuk meneruskan proses mencari anaknya itu.
itu. Sekarang Margaret yang dijaga oleh ahli keluarganya yang lain masih mengharapkan ada bukti-bukti baru atau saksi yang akan tampil untuk membantu dalam penyiasatan kes kejam ini. Jadi itu saja untuk case study pada minggu ni. Jadi kalau korang ada any information tentang kes ni, maybe korang boleh komen dekat bawah. Thank you so much for watching this. Korang boleh like, share, komen dan subscribe channel ni untuk next episode of case study. See you in the next episode.